إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام وأصحابه. شؤونهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi mala'a quluba awliya'i bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi azamatih. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manba'ul ulumi wal anwari wa ma'dinul ma'arif wal asrari. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil kitabil aziz wa huwa asdaqul qa'il. Alladzi lam yuridillaha an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun walahum fil akhirati azabun azim. Suratul Maidah ayat 41. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah membenarkan batin hati para aulia-Nya dengan mahabbatullah dan mentaksiskan segala arwah ruh mereka dengan musyahadah akan azamah kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam atas baginda Habibullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tempat pancaran segala ilmu dan segala anwar atau segala nur, dan tempat galian segala makrifat dan asrar. Firman Allah Ta'ala, alladzi lam yuridillahu an yutahhira qulubahum lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Mereka yang tidak menghendaki oleh Allah Subhanahu wa taala bahawa mereka itu menyucikan akan kulub qalbi mereka, bagi mereka di dunia kehinaan yang keji, dan bagi mereka di akhirat azab yang amat besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tajuk secara umum pada malam yang berbahagia ini ialah tajuk perjalanan kerohanian, yang merupakan satu daripada perkara yang sangat besar yang dengan dianya kejayaan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada insan, diberikan segala nikmat dan dikurniakan kelazatan dan mendapat ketenangan dan kerihatan serta nikmat-nikmat yang besar. Maka hendaklah kita mengambil nikmat dengan kehidupan ruhani. Maka sekiranya insan itu tidak melibatkan dirinya atau tidak mengambil berat urusan yang besar ini, dipanggil hayatul ruhaniyah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengazab mereka dengan kehidupan jasmani
yang hina, yang tidak berkualiti. Disebut oleh ulama, "Ilam ayyuhal insan", ketahui walimu wahai insan, annal haqiqatal hayah hiyar hayatur ruhaniyah, ila kehidupan ruhani. Ja'alallahu fiha an-najah, Allah Ta'ala jadikan padanya kemenangan, kelepasan, wan nikmah dan kenikmatan, wal lazzah dan kelazatan yang sebenar, wal rauhah dan ketenangan, kelapangan sebenar, dan lain daripadanya, minan ni'amil azimah, daripada nikmat-nikmat yang besar-besar. Oleh kerana itu, falyatana'amu, hendaklah kamu mengambil nikmat bihazihil hayah, dengan kehidupan ini. Wa illam tadkhul bihazihil hayah, sekiranya insan itu tidak masuk dan mengambil tahu ataupun menumpukan dalam kehidupan roh, maka Allah Ta'ala akan mengazab mereka. Qad azzabakumullah bil hayatil jismaniyah ar-radiyah, dengan kehidupan jasad yang luar yang hina. Muslimin dan muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, berkena Allah Subhanahu wa taala mengkaitkan banyak di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada baginda sallallahu alaihi wasallam erti kata kehidupan yang sebenarnya. Dan Allah Ta'ala juga memberikan permisalan dan pendedahan, sekiranya manusia itu tidak mengambil tahu tentang roh, iaitu hakikatul insan, hakikat diri manusia, yang mana ianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kurniaan-kurniaan besar, kenikmatan-kenikmatan yang agung, nikmat yang sebenar dalam kehidupan, ya, maka dia leka dengan kehidupan jasad sangkar luaran yang menyebabkan ia tertipu. Dan banyak perbandingan ini dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya golongan-golongan yang tidak beriman dengan Allah Ta'ala, golongan-golongan yang tidak dipilih menjadi insan yang mukmin, yang muslim. Maka di antara sifatnya yang dikeji oleh Allah Subhanahu wa taala, yaquluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am. Orang-orang yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang melakukan jenayah yang paling besar di dalam kehidupan insan ialah mengkufuri ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Disebut dalam hadis, an-nas fi naba'in azim, akhluqu wa arzuqu wa yu'badu ghairi. Manusia itu dalam jenayah yang paling besar dengan Allah Ta'ala, di mana aku jadikan akan dia dan aku rezekikan akan dia, tiba-tiba dia menyembah yang lain daripada aku. Allah Ta'ala kurniakan kepada kita berbagai bentuk nikmat yang tidak terhingga, makan, minum, pakaian, harta benda dan sebagainya, sehingga kalau kita nak kira tidak mampu manusia boleh mengiranya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya manusia nak menghitung nikmat kurniaan Allah, dan saya tidak ada manusia yang mampu mengiranya. Jadi oleh kerana itu, nikmat yang sebegini besar dikurniakan oleh Allah sehingga tidak terhingga, tiba-tiba insan itu menolak ketuhanan Allah yang maha dahsyat. Bandingkan bagaimana cerita yang direka, walaupun cerita rekaan menjadi pengajaran. Ya, orang Melayu kita ingat cerita si Tenggang, ingat? Apabila kita tengok cerita tu, rasa-rasa nasib baik TV tu tak ada sepak kan. Dia punya marah kan. Anak yang dipiara susah payah oleh ibu yang miskin, tiba-tiba dia dah senang, ibu dia jumpa, dia tolak. Kau siapa? Aku ibu, mana kata. Bukan, kau bukan ibu aku. Macam mana perasaan kita? Itu bawa anak menafikan keibuan. Tiba insan fakir yang hina menafikan ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada insan yang paling hina di atas dunia. Sebab tu Allah sifatkan dalam Al-Quran, orang kafir ni la ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am.
Orang kafir ni Allah sifatkan, ya'kulun, mereka makan, wa yatamatta'un, mereka bersedap-sedap, kama ta'kulul an'am, macam binatang kaki empat. An'am ni mana binatang ternakan yang berkaki empat. Ini Quran sebut. Ya, Quran sebut mensifatkan mereka itu sebagai haiwan yang sangat keji kedudukan dia. Sebab itulah mereka ini banyak disebut dalam Al-Quran oleh kerana kemurkaan Allah Ta'ala yang begitu hebat. Inna syarrad dawab, sesungguhnya binatang yang paling jahat, syar paling jahat, dawab yang merangkak di atas muka bumi. Siapa dia? Alladzina kafaru, mereka yang kufur dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beratapkan langit Allah, melantaikan bumi Tuhan, menyuap makanan kurniaan Tuhan, dan tidak ada satu kurniaan, tidak ada satu benda yang diambil sehingga penapasan turun naik setiap saat adalah milik Allah Ta'ala. Tiba-tiba dia mencabar ketuhanan Tuhan, dia tidak mau mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, membina patung-patung berhala-berhala yang dipahat daripada batu dan kayu-kayu yang diukir dijadikan bahan sembahan yang tidak sebenar, yang menarik kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi oleh kerana itu mereka ini telah disifatkan oleh Allah Ta'ala. Punca apa? Ialah apabila qalbi mereka, roh mereka tadi tidak dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dengan sebab mereka terganggu dan mereka tidak lepas dengan ujian-ujian rohani, di mana mereka-mereka yang tidak beriman waktu sekarang ini di seluruh dunia, seluruh negara, seluruh dunia, asalnya roh mereka itu adalah mempercayai dan beriman kepada Allah di alam zarri. Ketika Allah Ta'ala khitabkan ayat alastu bi rabbikum qalu bala, tidakkah aku ni Tuhan kamu? Semua jawab sama ada roh orang beriman yang ada sekarang dan yang tidak beriman, jawapan dia sama. Qalu bala, bahkan maknanya semua mengaku ketuhanan Allah Ta'ala yang maha dahsyat. Tetapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji mereka, di sini yang tersangkut bukan jasad mereka, yang tersangkut adalah roh. Dulu yang beriman pun roh, tapi apabila Allah Subhanahu Wa Ta'ala memakaikan mereka di alam mulki ini dengan pakaian jasad mereka yang berbagai saiz, yang berbagai bentuk, rupa, warna dan sebagainya, ya, maka berseleraklah mereka di muka bumi Allah, di pelosok ya, dunia yang berbagai-bagai kelakuan. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menguji mereka. Insan yang nama daripada beri insan. Apa makna insan? Dia kalimah nasya yansi nisyanan. Itu makna insan. Dia ambil kalimah nasya yansi nisyanan, makna lupa, lalai, ya, itu sifat manusia asal. Sebab itu disuruh kita wazakir fa inna zikrah tanfa'ul mu'min. Beringat-ingatlah kamu, kerana beringat itu memberi manfaat yang besar kepada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dalam urusan kerohanian, sebab kita ada dua unsur, satu dipanggil basyariyah, satu dipanggil ruhaniyah. Urusan basyariyah maka menguruskan dia, Allah Ta'ala letakkan mahalut taklif. Adapun urusan ruhaniyah mahalut ta'rif. Wal basyariyah mahalul ubudiyah, wal ruhaniyah mahalul syuhudi rububiyah. Jasad luar kita ini, maka Allah Ta'ala letakkan taklifi syar'i, dia ada hukum syariat, ya, hukum syariat daripada bawah sampai ke atas. Kita nak sembahyang, kena ada hukum taharah. Kita nak berjual beli dalam bab muamalat, dia ada akad jual dan seterusnya, supaya amalan kita tadi tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang disampaikan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi unsur yang tinggi dipanggil unsur ruhaniyah, mahalu syuhudi rububiyah. Dia merupakan tempat untuk pembukaan qalbi insan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh kerana dalam ayat pembukaan tadi, satu ayat yang menggerunkan kita, di mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan mereka yang tidak dikehendaki oleh Allah Ta'ala masuk dalam gulungan yutahhiru qulubuhum,
yang menyucikan kalbi mereka. Ya, alladzina la yuridillah, mereka yang tidak mendaki Allah Ta'ala, ayyutakhira qulubahum, bahawa menyucikan akan qulub, jamak qalbi kita ni. Maka lahum fid dunya khiz, di dunia dia mendapat kehinaan, walahum fil akhirah azabun azim, dan di akhirat dia akan menanti mereka azab yang amat dahsyat. Bermakna penyucian kalbi kalau tidak dilakukan, insan itu akan jadi insan yang hina di dunia. Daripada ayat inilah ulama tadi menyebutkan qad azzabakumullahu bil hayati jismaniyah ar-radi'ah. Barang siapa yang tidak mengambil berat tentang hakikatul insan, hakikat diri yang sebenar yang dioffer oleh Allah Ta'ala dengan pembukaan yang besar di sana, maka dia akan diazab. Dalil dia ayat tadi, yaitulah bagi mereka lahum fid dunya khizyun wa lahum fil akhirati azabun azim. Azab yang besar menunggu mereka. Kenapa? Satu, kita lihat peranan qalbi. Di antara janji Allah Ta'ala yang besar di akhirat, walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins, sesungguhnya kami akan humban ke dalam neraka Jahannam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Ini yang menggerunkan kita, disebut al-ins, manusia. Punca apa dia? Lahum qulubun, mereka ada mata hati, ada hati, ya, la yafqahuna biha, mereka tak gunakan kalbi mereka untuk mengenali Tuhannya. Mereka tidak gunakan kalbi mereka untuk mengenali tanggungjawab mereka sebagai hamba kepada Allah, ya, yang menjadi penghuni sementara di dunia ini. Lahum, dan bagi mereka pula ada a'yun, mata, tapi mereka tak gunakan mata untuk melihat petunjuk Allah daripada Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih daripada Nabi SAW dan pesanan para awliya illahi ta'ala. Dan mereka ada azan, ada telinga, tapi telinga mereka tidak digunakan untuk mendengar pengajaran daripada Allah SWT, Tuhan punya sekalian alam. Oleh kerana itu, mana silap dia? Qalbi telah dikatakan perjalanan rohani. Ya, kita punya hakikat diri insan ini yang sedang sekarang dicantumkan antara roh dan jasad. Kalau dipisahkan roh jasad, dipanggil mufarraqatur ruh anil jasad, ya, diceraikan roh daripada jasad, ketika itu insan baru kenal siapa diri dia. Yang kaya hilang kayanya, yang miskin pun hilang namanya, yang alim semua hilang. Tak ada, dia terbaring dan ya, menunggu dia dimandi, dikapan, disembahyang dan dipikul dalam keranda dan disumbat dalam liang lahat. Itu saja. Yang sebenar dia telah balik, diri dia sudah pulang. Ya, sebab tu kalau orang mati, jasad dia ada lagi, dia belum ke bumi. Dia kata dah pulang dah, dia dah tak ada. Walaupun jasad dia ada atas rumah lagi, belum turun lagi. Yang ada tu siapa, yang tak ada tu siapa, baru dia kenal bahawa hakikat diri dia yang sebenar ialah latifatur rabbaniyah, ya, nuraniyah. Latifah rabbaniyah, satu benda yang seni, roh, ya, yang bercakap ni siapa dia kan? Yang bercakap ni siapa dia? Dia lah, bukan jasad ni. Kalau dia keluarkan, saya boleh bercakap tak? Tak boleh. Dia keluar dia kan tengah-tengah. Sebab dalam hukum fiqah kita, sunat kita rapatkan mulut dan kejamkan mata balik. Sebab apa? Roh bila ditarik dari ujung kaki sampai ke lutut, lutut sampai ke pusat, pusat sampai gargarah. Ma lam yugharghir, selama nyawa belum sampai sini. Kemudian akan terus pergi. Dan mata akan melihat diri kita terkeluar. Maka terbuka mata dia, maka sunat kita tutup balik. Ya, sunat kita tutupkan. Itu dalam hukum fiqah kita. Baik, sekarang yang kita bincang ialah satu makhluk yang istimewa yang Tuhan jadikan ialah nama dia Ar-Ruh. Yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbih. Mereka akan bertanya kepadamu ya Muhammad hakikat roh, maka hakikat terjawab itu urusan Allah Ta'ala.
ya, urusan alam roh, maka dengan dialah manusia itu mendapat, kalau dijaga baik, kepujian besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Taala menyatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Itu semuanya confirm dapat kejayaan. Ini pada Al-Quran, ayat yang lazim kita baca, panggil ayat lazim. Qad aflaha, ya, kalau mengaji bahasa Arab, aflaha itu fi'il madhi, masuk qad di pada takkid, mana memberi keadaan, menekan, confirm maknanya tetap akan dapat kejayaan dunia dan akhirat. Siapa dia? Man zakkaha, mereka yang menyucikan akan hakikat diri dia. Al-qalbi atau ar-ruh atau as-sir, banyak nama diberikan dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad khaba man dassaha, dan kecelakaan orang yang mengotorkan akan dia. Dibersihkan hati tadi dengan apa? Pertama al-iman. Ya, iman diberikan Allah Taala tempat dia, tempat dia al-qalbi itu. Sebab tu wajib kita jaga apabila telah dikurniakan oleh Allah Taala ya kepada kita. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ya, Allah Ta'ala habbaba ilaikumul iman, Tuhan mentahbibkan dalam hati dia iman, wa zayyanahu fi qulubikum, Allah Ta'ala tazyinkan, hiaskan iman dalam qalbi mereka itu, wa karra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala ceritakan ialah qalbi. Sebab bila dia settle, dia bersih, cantik dengan keimanan yang suci, ya, dengan sifat-sifat dalaman yang cantik, ya, itulah dipakaikan dengan dia lakukan dua proses yang besar yang dipanggil takhalli ataupun yang kedua dipanggil ya takhalli, ya, pengosongan dan juga penghiasan, ya, takhalli, takhliyah dan takhliyah, ya. Kalau kita tazkiyatu inda sufiyah tatimmu bil ilm wal amal wal mutaba'ah, wa bihim yakunu at-takhalli anil razail wa tahalli bil fadail. Menurut tazkiyatul qulub yang disebut dalam ayat tadi, qad aflaha man zakkaha, confirm mereka akan dapat kejayaan bila dia melakukan tazkiyah. Maka tazkiyah itu di sisi arifina billah ialah menyempurnakan dia dengan bil ilmu zahir dan batin, wal amal, ya, syariat wal haqiqah, dan mutaba'ah akan Nabi SAW zahiran wa batinan. Maka dengan itulah berlakunya iaitulah pengosongan, penyucian daripada razail, sifat-sifat yang keji yang tidak direstui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watahalli, dan dia menghiaskan cantik iaitu dengan bil fadail, dengan sifat-sifat kemuliaan yang dipuji oleh Allah Taala. Jadi tugas kita ialah membuat pembersihan, penyucian, ya, untuk membersihkan dalaman. Sebab itu arahan daripada Allah SWT dan inzar besar dari Tuhan tadi. Yaitulah Allah Taala menyatakan lahum fid dunya khiz wa lahum fil akhirah azabun azim. Di dunia mereka dapat kehidupan yang keji. Sebab itu dikatakan bila Tuhan hina seseorang tu, Tuhan tutup kalbi dia, khatamallahu ala qulubihim, dan Tuhan fokuskan pemikiran dia dengan kehidupan yang nak ditinggal. Dia mengumpul, mengejar benda yang nak ditinggal dan tertinggal benda yang nak dibawa. Ini dipanggil golongan yang tidak cerdik. Dengan arti kata mereka gagal menurut perintah Allah dan Rasul, dan mereka, ya, tetap kekal mengerjakan larangan Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh kerana itu kecerdikan, kepintaran diukur oleh baginda sallallahu alaihi wasallam dari dua benda. Abna Adam ati' rabbak fatusamma aqilan wa la ta'sihi fatusamma jahilan. Wahai anak Adam, sila kamu memberikan ketaatan yang sungguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fatusamma aqilan, maka kamu dinamakan orang yang benar-benar berakal. Wala ta'sihi, dan jangan kamu menderhaka akan perintah Allah. Fatusamma jahilan, maka kamu disenaraikan orang yang tidak cerdik, makna jahil ataupun yang bodoh, itu maksudnya. Keduanya Allah Ta'ala letakkan lagi jaminan dia, qad aflahal mu'minun,
Siapa dia? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Confirm dapat kejayaan segala orang mukmin. Sifat di mana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang dalam semayangnya khasyuk. Al-khasyuk amrun qalbiyun. Khasyuk adalah merupakan amrun qalbi. Qalbi disebut, roh disebut, sir pun nama kita juga kan. Peringkat awal roh ni dinamakan sadar. Itu lapisan yang pertama. Ya. Kalau sekiranya ayat-ayat nur Islam tadi tak masuk dalam sadar, maka orang tu tak akan beriman. Jadi kita ni alhamdulillah nur tu dah masuk. Yang disebut dalam Al-Quran, afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Tidakkah mereka yang telah ada bukakan sadar, sad dan rah, as-sadru. Itulah pesan pertama. Dia pun masuk, maka seorang tu pun diberikan cahaya iman, mengenal dia akan Tuhannya dengan pengenalan membina tapak akidah yang pertama. Itu yang pertama. Bila dia naik taraf yang kedua pula, roh tu juga rohani kita dipanggil al-qalb, itulah dipanggil hati. Ya, yang disebut dalam hadis Nabi SAW, innan nura iza dakhala al-qalb infasaha wa ansyarah qila hal zalika min alamati allati tu'rafu biha qala na'am at-tajafi an daril ghurur wal inaba ila daril khulud wa isti'dad lil maut qabla nuzulil maut. Qalbi itu qalb, hati manusia tu. Bila masuk saja nur dalam kalbi, dia akan tenang, lapang. Lalu sahabat radhiyallahu anhum bertanya kepada Nabi, adakah tanda yang kami boleh kenal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalbi kami ini sudah ada nur atau tidak? Lalu Nabi memberikan 3 jawapan di sini. Nabi kata na'am, ya, ada tanda dia. Yang pertama apa? At-tajafi an daril ghurur. Kalbi dia ni tajafi, makna renggang dengan dunia yang menipu daya. Ya, dunia tak ada dua, satu yang dipuji oleh syarak dan satu lagi sebaliknya. Dunia yang kita cari semata-mata niat untuk digunakan pada jalan mendekatkan diri pada Allah, maka dunia itu dipuji oleh syarak. Kita makan, kita niat dengan makan ini tujuan dia apa? Untuk membina kesihatan, sebab untuk beribadat, maka makan tu dapat pahala besar. Tapi kalau kita makan tujuan dia layan nafsu dia, lauk ni tak sedap, lagi sedap, 2, 3, 4, parah jawab dia. Nama makan kita tidak jadi ibadah, ya, dia telah jadi benda lain. Sebab tu dalam konteks makanan ni Rasulullah sebut dalam hadis yang sahih, al-mu'min ya'kulu fi ma'yin wahid wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'a'in hasba ibn adam luqaimatun yukimna sulbah fa in kana wala buddah fa sulusul lit'am wa sulusul lisyarab wa sulusul linnafas. Orang mukmin dia makan 1 perut, orang kafir dia makan 7 perut. 1 nisbah 7. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok orang kafir kedai dia malam penuh kan? Penuh. Oh. Kalau tanya dia lu kerja mau apa, dia kata mau makan. Oh, dia sebut makan tu ada tasydid. Ya, kita mau makan. Habis lu makan, wa makan mukilija lah. Wa makan mukilija, kilija mau makan sama dalam kandang. Ulaika kal an'am tu. Quran sebut, bukan saya sebut ya. Akan dia kata wah, dia kata orang menatang pula. Bukan saya sebut, Quran sebut ulaika kal an'am. Standard dia taraf dia macam kimpat. Kalau hidup dia makan, dia nak makan. Ya. Maka Nabi sebut orang beriman makan 1 perut, orang kafir makan 7 perut. Maka hasba bin Adam luqaimatun yukimna sulbah. Memadai anak Adam itu beberapa suap saja dia makan tadi. Fa in kana wala buddah, mungkin lauk tu agak sedap, dia nak makan lebih, makin Nabi sakatkan bagi 3. 1/3 makanan, 1/3 minuman, 1/3 pernafasan. Ini dia makan dia langgar habis, sampai nak bangun tahu dia macam dia CB kan. Ya, lauk sedap di titik betul-betul. Ya, rugi sebab dia ada kaitan jasadiah dengan rohaniah.
Iza aqallur rajul at-tu'mah muli'a jawfuhu nuran. Apabila seorang mensedikitkan makan mengikut arahan baginda sallallahu alaihi wasallam, muli'a jawfuhu nuran, maka Tuhan penuhkan batin hati dengan nur. Sebab tu kaedah ini diambil dalam suluk Naqsyabandiyah Khalidiyah. Ya, kita kurangkan makan, kurangkan zakat sebagai semua beramal dengan hadis daripada Rasulullah SAW untuk menjaga apa? Ruhani, roh yang telah mengenali Allah Subhanahu wa taala dahulu. Maka dia tuan di dunia ni, dia jadi macam-macam, ada yang terbalik, ada yang sengit, ya, dan sebagainya. Maka Allah datangkan peringatan satu rasul demi rasul yang berakhir dengan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menarik balik supaya insan itu ma'rifah akan Allah Taala. Sebab bila dia ma'rifah dengan sebenar, dia akan selamat dunia dan akhirat. Seperti Ibn Abbas tafsirkan ayat tuan-tuan ni, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, ay illa liya'rifun. Itu ulama tafsir yang terbesar di sahabat, sebab dia dapat tahnik daripada Rasulullah SAW. Air liur Rasulullah bercampur air liurnya, maka jasad Ibnu Abbas haram disentuh api neraka. Ya, itu kelebihan Ibnu Abbas. Sebab tu Ibnu Abbas kalau dalam tafsir diraikan tafsir Ibnu Abbas dulu. Sebab tafsir dia hebat, dia dapat doa terus. Dan dia mentafsirkan ayat liya'budun dengan makna liya'rifun. Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan diri, dengan makna supaya mereka mengenali Tuhan. Sebab kalau dia kenal siapa dia Allah Ta'ala, manusia takkan berani membelakangkan dia, manusia takkan membesarkan melainkan dia, manusia tidak akan cinta melainkan dia. Kalau dia kenal, bila kenal akan lahir kecintaan. Atau sebab mana rahsia pengenalan. Dan kalau tuan-tuan hantar jenazah ke kubur, kemudian ditalkinkan, apa ditanya tuan-tuan? Ya, ditanya kam arkanis salah, berapa rukun sembahyang? Ditanya mar rabbuka, siapa Tuhan kamu? Bagaimana kalau dia kenal Tuhan, dia akan jawab Allahu Rabbi, Allah Tuhanku. Tapi kalau di dunia dia tak kenal, maka amal dia tak boleh jawab. La adri. Malaikat pun titik dengan pemukul bam 70 hasta dalam tanah. Sekali titik tu 70 hasta. Bayangkan ni. Pemukul dia kalau dikumpulkan jin dan manusia daripada dulu sampai sekarang tak boleh angkat dah. Yang boleh angkat khas malaikat tu. Entah macam mana tak tahu lah, punya berat punya. Tak tahu dia titik satu kali sampai 70 hasta. Bayang. Kita dengar orang piling tiang bangunan tinggi kan 10 tingkat, berdebum hampa dua batu kena dengar. Dimasuk sekaki dua kan. Ini berdasuk ke bawah. Dia tarik soal balik tak dapat, dititik lagi. Bermakna yang disoal apa tu? Mar rabbuka. Itu ada hikmat ni. Apa hikmah, apa rahsia pengenalan terhadap Allah? Ruhani, roh yang betul mengenali Tuhannya, maka dia tidak akan membelakangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dibuka futuhat, Allah. Sayyidi Ahmad Ibn Idris sebut dalam wirid sahur dia, Subhanallahil Azim, la yasbutu litajalli azamatih syai'un. Tuan-tuan bawa wirid ni boleh bawa, nak baca-baca lah lepas sembahyang 3 kali ni. Sebagai satu kunci untuk mendapat tajalli, pembukaan rohani kita dengan Allah Ta'ala. Kalau dibuka, kita kenal lah siapa dia tuan-tuan. Masya Allah. Dahsyatnya kelazatan mengenal Tuhan. Arifin mengatakan lebih lazat daripada 1000 kali jima'. Jima' tahu kan? 1000 kali lebih pada itu. Dia tak ada arah nak misalan. Arif billah buat misal. Ya, siapa yang kenal tak. Sebab itu disuruh rahsia. Ya Daud, kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Wahai Daud, sila sampaikan pada orang yang siddiq kalbi dia dengan aku. Tuhan kata 2 perkara. Pertama, bi falyafrahu, dengan aku naklah mereka gembira. Ya, farah, al-faratul qalbi, gembira hati dengan dia. Kemudian yang kedua, wa bi zikri falyatana'am, dengan mengingati dan menyebut ya Allah Ta'ala, berasa betul nikmat, lazat. Ini benda kalau kita tak dapat, sila kita tangisi malam-malam. Ya Allah, ya Tuhanku, jauhnya qalbiku, sehingga aku tak terasa lagi kenikmatan denganmu.
Makan dah dapat sedap tuan ni. Nikmat makan, nikmat minum, nikmat pakaian, nikmat kenderaan, macam-macam nikmat. Dengan Tuhan dapat belum? Kalau tak dapat ni bahaya ni. Kalau malaikat maut datang ziarah kita, bimbang-bimbang takut tak dapat mengucap kalimah syahadat. Ya, bi fal yafrahu, gembira. Baik, sekarang gembira ni tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, seronok tarikan kalbi itu dia akan berlaku pada satu benda yang paling hebat. Kalau kita letakkan dua benda, satu benda ni mahal, satu benda murah, kita bagi pilih, saya beri percuma, agak-agak kita ambil yang mana? Tentu yang paling mahal. Kita akan memilih benda yang paling hebat, paling mahal. Kalau cantik, paling cantik. Maka banding insan makhluk dengan Allah, Masya Allah, segala kesempurnaan adalah milik Allah. Jamalnya, cantiknya, hebatnya, azamannya, semua dia. Segala kekurangan adalah milik dan sifat makhluk. Kenapa hati makhluk tidak jatuh dengan Tuhan? Masalah dia. Sebab dia kurang kenal. Sebab itu kalau dikenal Allah Ta'ala dengan ma'rifatan khassatan, ma'rifat yang khusus, yang benar-benar, sebagaimana dinyatakan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat dengan mata kasarku, melainkan mata dalamku dah buka. Kita ada dua mata terkenal ni. Satu basar luar, al-basar la yara illa al-khalq. Mata luar dia tak tengok melainkan makhluk, pokok, kayu, kayan, langit, bumi, laut, darat dan seumpamanya. Satu lagi yang mahal ni ruh, basirah, mata dalam. La tara illa al-haq, dia tidak memandang melainkan al-haq, itulah Allah Ta'ala. Yang diisyaratkan dalam hadis sahih, an ta'budallaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ya, kamu beribadat seolah-olah kamu lihat. Ini dipanggil dalam istilah ilmu ya tasawuf atau ilmu ma'rifat, dipanggil makamil musyahadah tu dia. Dan fa illam takun tara fa innahu yarak, kalau tak boleh kamu turun bawah sikit, dia panggil makamil muraqabah. Kita sentiasa terasa yang Allah Ta'ala melihat. Raqib annallaha yarak, muraqabahkan, pandang dengan kalbi kita, sentiasa kita terasa dilihat full time. Aqimis salah bizikri, Quran sebut ni, dirikan sembahyang supaya kamu mengingati dan menghadap. Ya, bimbang-bimbang dalam lafaz yang sangat besar dalam sembahyang, dalam iftitahus salah, dipanggil lafzut tawajjuh. Lafaz tawajjuh, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Ya, aku hadapkan diriku, zahir dan batinku, kepada Tuhan yang mentadbir langit bumi. Kalau betul mutabik, sejajar lisan dengan kalbi, Masya Allah, hebat orang. Tapi kalau lisan dia lain, kalbi dia lain, wajah tu dia dah pergi Johor Bahru tadi, wajah tu dia pergi KL. Ya, berkata dia pergi, maka Tuhan jawab, kazabta, pembohong engkau. Macam mana tuan-tuan kalau sembahyang fardu kena takzib, sembahyang sunat kena takzib, kena dusta dengan Tuhan? Dusta kau, Tuhan kata. Mulut kau bercakap menghadap, kalbi kau tak menghadap. Maka nak tawajuh kalbi pada Ta'ala, Masya Allah. Ini satu urusan yang besar. Di sini rahsia dia panggil bi falyafrahu. Sebab tu suruh farrik galbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada Allah Ta'ala. Abdanukum ma'al khalaik wa qulubukum Allah. Jasad kamu dengan makhluk tak apa. Kau nak berniaga ke, nak bisnes ke luar negara, pergilah. Yang di syariat jaga, benda yang halal pergi, tak ada masalah. Tapi kulub jangan. Kalbi kita dengan dia. Allah nak tengok kalbi. Innallah la yanzuru ila suwarikum walakinnallaha la yanzuru ila ma fi qalbikum. Allah tak tengok luar kita saja kan, tapi dia tengok dalam tu. Ada tak betul kontak rohani kita, kerinduan kita dengan dia, asyik dia dengan dia, Masya Allah. Sebab tu kalau dia tajalli, dia buka saja, dia akan dapat kemanisan, dan bila kemanisan tenggelam yang lain. Ya. Subhanallahil azim, maha suci Allah yang maha agung. La yasbutu litajalli azamatih, tidak akan tetap, mana hapus, dipanggil istilah dia lenyap ataupun dipanggil lebur.
Pandangan kepada makhluk bila ditajalli azamatih, bila Tuhan tajallikan dalam nur dalam kalbi insan kebesaran keagungan dia, tenggelam dan satu tak ada lagi dah. Ya, ketika itu yang dipandang, yang dilihat apa? Kebesaran keagungan Tuhan. Itu yang dilapaskan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, ma ra'aitu syai'an illa wa ra'aitullah qablah. Aku tidak lihat kepada makhluk melainkan kalbi aku dah menghadap dia dulu. Itu iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab itu iman Sayyidina Abu Bakar diberi pujian oleh baginda Islam, ya, law wuzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin la rajahat imanu Abi Bakr. Kalau ditimbang iman Abu Bakar ini, kata baginda, dengan seluruh alam, dan saya lebih berat iman Abu Bakar lagi, kata Rasulullah SAW. Itu hebatnya iman Sayyidina Abu Bakar. Sebab Nabi menyatakan, ma faddala Abi Bakrin bi kasratis salat wasiyam walakin ma qarra fi batnih. Bukanlah lebihnya Abu Bakar itu kena banyak sembahyangnya dan puasa, dan memang itu memang sebenar banyak, tapi ada satu rahsia dalam sir dia, ialah ma'rifatan khassatan, makrifat yang khas. Dia duduk dalam makamil musyahadah dengan Allah Subhanahu wa taala yang telah diisyaratkan dalam hadis yang sahih. Ini unsur apa? Unsur ruhani. Jasad kita ni tuan-tuan tak dikenal Tuhan. Tangan kita, mata, telinga, dia tak boleh kenal. Dia last sekali liang lahat di tempat dia. Yang boleh kenal yang dalam tu. Itulah hakikat diri kita, ar-ruh. Ya, dinamakan ruh. Dia namakan dia dengan berbagai-bagai nama mengikut maratib pengenalan makrifat dia dengan Ta'ala. Kalau kalbi pun dah kuat tak? Kalbi tadi apa? 3 syarat ada kan, 3 tanda dia. Hati dia renggang dengan dunia yang menipu daya. Kemudian wal inaba ila daril khulud. Hati sentiasa teringat tempat kembali dia. Sentiasa teringat. Kalau dia nak buat satu kerja, ni boleh jawab tak besok di akhirat. Iza arata an tafala amlan fatadabbar akibatah. Fa in kana khairan famdi wa in kana syarran fantahi. Bila kamu nak buat satu urusan pekerjaan, letakkan zikrul maut. Yang aku buat ni boleh jawab tak besok? Boleh. Kalau boleh silakan Nabi kita terus. Kalau ni sangkut ni, stop. Itu maknanya zikrul akhirah ada Nabi berikan. Kemudian wasni'dat lil maut qabla nuzulil maut, dia membuat persiapan mati sebelum datangnya ya peristiwa yang tersebut. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang ada dalam masjid ni semua dah ada nur kan. Kalau tak ada nur, tak ada jejak masjid ni. Ya, siap-siap tanya Masjid Pulai tahu. Masjid Pulai saya tak perasan dia. Oh, kacau je. Itu kalau Masjid Pulai dia kata tak perasan, dia tuduh nafsu paling bawah. Nafsu ammarah. Innan nafsa la ammaratun bisu. Itu nafsu peringkat bawah ke dia. Bila tuan tarik sikit, dia naik kepada nafsu lawamah. Ini kebanyakan peringkat kita yang belajar, tapi belum istiqamah. Dia nak jalan Tuhan seronok, tapi jalan-jalan jatuh. Kadang ibadat tak ada rasa, belum berapa kuat. Diminta lagi bantuan tuan. Tuan tarik mulhamah, dia banyak ilham Rabbani. Ini kalau dalam suluk dia banyak dapat warid, futuhat. Dan ketiganya baru tamkin. Sekarang dia duduk nafsu mutmain. Nah, dan kita harap mudah-mudahan kita duduk dalam ruhani kita mutmainnah paling kurang. Sebab bila duduk dalam mutmainnah, dia sudah dapat surat jemputan ke syurga daripada Allah Ta'ala. Oh, pelik bunyi. Itu Quran sebut, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Syarat ketiga, dia melepaskan napas akhir. Sebab dalam hadis sahih Nabi kata, al-ibrah bil khawatim. Kiraan manusia sama ada selamat atau tidak di sana, syurga atau sebaliknya di sana, ialah di hujung umur. Dia hembus napas akhir, duduk taraf mutmainnah betul-betul. Ketika itu surat jemputan itu didapat. Wahai nafsu yang tenang. Apa maksud tenang? Nafsu yang kekal menghadap Tuhannya, rindu kepada Tuhannya, berlazat dengan Tuhannya. Bagi dia, ya, kalbi dia tidak duduk alam ni dan jasad dia duduk sini, alam ni, rohani dia dengan Tuhannya. Itu dipanggil alamil malakut, alamil jabarut dan seterusnya. Ini kalbi dia mu'allakun billah. Maka orang yang duduk taraf ini, dia punya tarikh apa? Hatta yastawiya indahu al-ghina wal fakir. Ya, dia sama bagi dia, fakir miskin serupain kan. Kita kalau berkawan orang kaya lain giar, kalau kawan orang miskin lain giar, tu belum pergi, tu babas lagi. Tengok orang kaya dia macam kan. Tengok orang miskin buat tak pandang. Sebab apa? Kalbi kita dipandu oleh nafsu. Nafsu yang seronok. Bagi aulia tidak, dia tengok orang super-super. Dia tengok al-hajar wa zahab super. Batu dengan emas sama je. Boleh kan?
Dia tengok batu sekilo, emas sekilo. Dia tengok emas sekilo, oh ni kalau jual 80,000 masuk. Ya, kalau tengok batu tak ada apa. Malah pandangan dia pandangan nafsaniyah, pandangan nafsu. Tapi kalau pandangan ahli dah, dia tengok batu ila khalqun min khalaik. Dia tengok makna zahab, emas pun khalqun min khalaikillah. Itu makhluk Tuhan. Yang tempat dipanggil mahalut tajalli, tempat terbukanya kebesaran dan keagungan Tuhan. Jadi pandangan yang sempurna roh tadi, makhluk semua ni dipanggil mahalut tajalli, tempat atau cermin untuk memandang kebesaran Allah. Kalau kita tengok cermin tak nampak gambar kita tuan, sila tengok pada cermin tu. Ya, kena lap balik. Galin-galin lap cermin kalbi kita. Mudah-mudahan dia sentiasa duduk dan dapat mencecah darajat yang disebut oleh Rasulullah SAW. Afdalul iman an ta'lam Allah haitsu ma kunta. Iman yang paling afdal kamu merasakan kewujudan Allah. Ya, bersifatnya dia dengan sifat ketuhanan, iaitu keterikatan makhluk semua dengan dia dalam semua keadaan. Ya, dalam Quran sebut qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Dia berdiri, dia duduk, dia baring, kun ma Allah. Dia sentiasa hati dia dengan Allah Taala. Minta kepada Taala supaya buka. Dia dapat ni sebab apa? Ada pancaran nur makrifat dari Allah Taala. Sebab Rasulullah minta dalam hadis sahih, Allahumma ja'al fi qalbi nuran wa fi sam'i nuran wa fi basari nuran wa fi khalfi nuran amam nur. Ya Allah, jadikan dalam kalbi aku nur, jadikan dalam pandangan mata aku nur, dan telinga aku nur, depan aku nur, belakang aku nur, kiri kanan atas bawah semua nur. Hadis sahih. Nurul iman wa nurul ma'rifah mengawal dia. InsyaAllah perjalanan dia cantik. Lawan nur apa tuan-tuan? Zulmatun, kegelapan. Kita nak duduk dalam torang tu, nak duduk dalam gelap. Nah, sudah tentu kita nak duduk dalam terang. Barang siapa terang di dunia sini, maka teranglah di sana. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat kelak dengan keberkatan Habibullah sallallahu alaihi wasallam, ahli bait, para sahabat dan masyayikh. Mudah-mudahan dengan sedikit kupasan ini memberikan manfaat kepada anak yang fakir lagi hina ini, dan juga pada tuan-tuan yang mulia. InsyaAllah aqul qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Fa inna khaira kullahu bi yadik wa anta bina raufur rahim. Wa anta bina raufur rahim. Allahumma haqiqna bi aqdil. Wasluk bina ya Allah masalikal ahli tazkiyah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ya Karim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina